wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Cikgu Gani. Okey. Sekarang ni kita gabung antara tingkatan 4 dengan tingkatan 5 lah Cikgu Gani untuk malam ni. Okey, alhamdulillah. Dia gabung. Okey. Jadi saya kita gabung. Ya. Sebab nak bagi pendedahan awal untuk murid tingkatan 4 cara-cara menjawab yang sepatutnya lah. Ya. SMK Bandar Sultan Sulaiman SMK Bandar Baru Sultan Sulaiman. Saya pernah tinggal di sana dulu. Di flat apa lupa dah saya lah. Saya kerja kilang dulu cikgu lepas SPM di sana. Flat kilang kat sana, kilang flat apa ya? Flat perantau. Saya lupa dah flat apa. Saya duduk kat flat lah. Dulu kawan saya kerja Matel. Saya ingat lagi dah. Lama dah cikgu. 17 tahun. Sekarang dah 47, 30 tahun yang lalu kan. Yalah. Memang kawasan dia orang lah tu semua tu. Adalah pengalaman dulu. Yalah. Okey, jam pun 8.12, jadi saya mulakan lah ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Melayang serindik di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara, pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Okey, yang dihormati Encik Abdul Ghani bin Abu Bakar, Guru Cemerlang, yang dikasihi rakan-rakan guru panitia sejarah dan yang amat disayangi anak-anak tingkatan 4 dan tingkatan 5 SMK Bandar Baru Sultan Sulaiman. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam talian Google Meet untuk menjayakan bengkel vaksin sejarah teknik menjawab SPM 2021. Bagi menambah keberkatan bengkel, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah kita pada malam ini, Encik Abdul Ghani, kerana sanggup meluangkan sedikit masa untuk perkongsian ilmu bersama dengan anak-anak SMK Bandar Baru Sultan Sulaiman. Sebelum memulakan bengkel, suka diingatkan sepanjang bengkel, murid-murid haruslah memastikan mikrofon di-off-kan kecuali jika ingin bertanya soalan. Okay? Di Google Meet sekarang dah ada function raise hand. Ada simbol tangan dekat link bawah awak tu. Jadi kalau awak ada soalan apa-apa, awak boleh tekan simbol tu dan cikgu akan alert lah dengan apa yang soalan yang awak nak tanya. Okay, kemudian pastikan capaian internet anda stabil dan jauhi tempat yang bising. Okay, dan yang ketiga, jaga adab ketika berbengkel, okay, berpakaian yang tidak mencolok mata, jangan buat bising dan tidak mengganggu kawan-kawan lain dalam ruangan chat. Sebelum memulakan bengkel juga, izinkan saya menceritakan sedikit berkaitan penceramah hebat kita pada malam ini. Encik Abdul Ghani merupakan seorang guru cemerlang sejarah yang bertugas di SMK Tuh Indra Wangsa Ahmad, Batu Gajah. Antara sumbangan beliau ialah sebagai jurulatih utama sejarah JPN Perak. Dia punya apa? Terputus-putus tu. Ya Allah, tak tahulah. Okey, selain jurulatih utama sejarah JPN Perak, Encik Ghani juga merupakan think tank sejarah JPN Perak, jawatan kuasa MPP Sejarah Universiti Pendidikan Sultan Idris, pembina modul JPN Perak dan penulis buku rujukan sejarah KPSM dan KSSM. Okey, kalau
sangat banyaklah pengalaman Cikgu Gani dalam ilmu sejarah. Jadi cikgu harap anak-anak SMK Bandar Besar Sleman dapat ambil peluang ini untuk kumpul sebanyak mana ilmu yang kamu dapat. Okay? Catat sebaik yang mungkin supaya boleh digunakan sebagai panduan pada masa akan datang. Jadi tanpa membuang masa, majlis dengan ini mempersilakan Encik Abdul Ghani untuk menyampaikan bengkel vaksin sejarah kita pada malam ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anak-anak SPM 2021-2022. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam suasana yang malam ni tenanglah sikit ya. Berbanding waktu siang. Harapan saya sepanjang program kita ini anak-anak boleh memberi respon dan saya cuba menjawablah sebelum saya pergi jauh, terima kasih kepada Cikgu Johanis, rakan-rakan panitia sejarah, guru-guru sejarah SMK Bandar Baru Sultan Sulaiman, betul ya? Okey, yang menjemput saya lah untuk kita sharing. Kita kongsi secara santai. Anak-anak boleh bertanya, tak payah tunggu akhir. Cikgu saya nak tanya. Boleh on mic, boleh tulis di chat, boleh tunjuk gambar apa, angkat tangan macam itu tu kan. Jadi saya Cikgu Gani ni biasa sajalah Saya adalah pemilik channel Santai Sejarah SPM di YouTube, di Telegram, di Facebook dan tunggu perkongsian yang terbaru saya bersama satu syarikat untuk tajuk fokus SPM 2021 yang dijangka dilancarkan insya-Allah dalam bulan 9. Tapi hari ini saya dah kongsi. Beberapa bahan saya tu saya dah share. Baik. Jelas suara saya ya anak-anak Yang penting suara saya jelas. Anak-anak dengar, kalau anak-anak dengar tunjuk gambar tangan. Senang saya tengok, oh semua nampak Alhamdulillah, Puteri angkat tangan, Zuhairi, Hamizan Okey, baik. Hari ni kalau kita tengok, terima kasihlah dan tahniahlah kepada satu paparan. Okay, saya dengar lagu juga kan. Ini vaksin vaksin sejarah. Saya ingat vaksin je. Alhamdulillah saya dah dapat 2 vaksin ni. Baik, kita nak share ni anak-anak. Harapan saya sepanjang 1 jam setengah 2 jam ini, kalau lebih sikit 2 jam tak apalah ya. Saya dapat menceritakan 5 ini. Yang nombor 5 tu bila-bila masa boleh berlaku. Yang penting cara belajar. Ini tingkatan 5 dan 4 kena tahulah. Format dua-dua tingkatan dan kaedah. Ini tingkatan 4 mungkin baru, tingkatan 5 dah lama dah. Berapa orang yang dah jelas, dah faham berkaitan dengan kaedah analitik dan holistik? Cuba kita meriahkan dekat chat. Cikgu saya dah tahu. Kalau tak tahu tulis, saya tak tahu. Itu je. 2 je jawapan. Selalunya kalau saya buat poll. Tak apa. Cikgu nak tengok dekat chat berapa orang pelajar bila saya kata cikgu saya dah tahu cara menjawab holistik. Kalau yang tahu tulis tahu, yang tak tahu tulis tak tahu. Baru kita dapat. Cikgu pun dapat tengok. Okey. Boleh anak-anak tulis sebelum kita pergi jauh? Kita share cikgu kaedah analitik dan holistik. Berapa orang yang dah tahu? Oh, tak tahu. Tak tahu ni mungkin tingkatan 4 kot ya. Azlinda, Kristina, Nazlin. Tak apa. Tak tahu tak apa. Jangan kita risau. Hari ni insya-Allah bila berakhir saja, pelajar sekurang-kurangnya tahu. Okey. Nampaknya tak ada yang tulis tahu lagi. Tak apa pelajar. Baik. Macam mana saya nak share dengan anak-anak? Dekat chat saya dah letak satu yang dipanggil My Link. Apa yang saya share dalam My Link, tajuk fokus saya akan masuk insya-Allah hari Sabtu ni lah. Saya baru selesai sampai bab 10 tingkatan 4, baru masuk bab 2 tingkatan 5. Okey. Ini My Link, paparan saya lah. Anak-anak boleh nampak, anak-anak boleh tengok, boleh cari maklumat,
nak tengok channel YouTube. Buka lah, contoh kita klik saja MyLink. Ini maklumat di hujung jari kan. Ini channel saya lah. Cikgu saya nak tengok YouTube. No problem. Hujung jari. Saya dah buat bab 10 tingkatan 5 ni sampai bab 3. Hari ni dah sampai bab 3 dah. Mungkin pelajar dah pernah dengar, tak pernah dengar pun tak apalah. Hari ni boleh dengar lah. Kita tengok contohnya bab 10.3. Ini ada iklan pula sekejap. Cuba kita tengok perkongsian ini. Banyak iklan ni. Kita buang iklan sikit lah. Dia tak boleh. Payah. Okey. Tak apalah. Okey. Sekali lagi. Apa pula lagi? Kucing pula kan? Orang nak cerita yang lain, kucing pula keluar. Okey, saya contoh-contoh pilihan raya ni. Saya buka pilihan raya, pelajar tengok. Ini tajuk tingkatan 4 mungkin baru belajar ni. Ini saya ulang balik. Ada permintaan pelajar, cikgu tolong ulang balik. Ini. Pelajar, kalau tingkatan 5 dia tak ada masalah. Ini contoh. Juga tambahan lah. Okey, pilihan raya umum ini ialah pilihan raya yang besar. Saya akan mengajar macam ini. Baik, okey. Dan lain-lain lah, bukan saya nak tunjuk. Pelajar boleh tengok live worksheet, conteng-conteng belajar. Ini bahan yang saya akan gunakan malam ini. Okey, bila kita dah tahu kita nak belajar, cikgu saya dah tahu, cikgu. Baik, pada malam ini kita tengok macam mana kita nak kuasai. Dalam masa 5 ke 10 minit ni, cikgu kena cerita juga. Dan kena share juga dengan anak-anak. Walaupun anak-anak tadi berapa orang saja bagi respon, mungkin baru nak up, tak apalah, malu-malu lagi. Ada 7 orang lebih kurang. Apa yang anak-anak buat, bagaimana anak-anak lakukan untuk kuasai sejarah waktu PDPR? Cuba tulis dekat chat. Sekali lagi. Cikgu nak tahu. Cikgu sekolah anda pun nak tahu. Macam mana awak belajar? Sebelum saya bagi. Saya belajar dengan ini. Saya gunakan kaedah YouTube. Saya menggunakan buku teks. Saya baca je buku teks. Tengok. Berapa orang pelajar yang boleh bantu saya untuk kita tengok. Cikgu pun nak tahu pelajar-pelajar macam mana waktu PDPR. Okey, Nazlin baca isi penting dalam buku teks. Bagus Nazlin. Dia kena garis lah. Tak boleh baca saja. Azlinda YouTube. Kita tengok pelajar ni yang tulis, cikgu boleh bagi TP ni. Kalau saya tengok aktif kita tengok. Ada lagi 2 orang je. Kat 100 kita ni. Tak dapat 10%. Nota dekat Telegram Quratul Ain. Banyak lagi tengok. Apa lagi kita tengok situ. Buat nota penting. Okey, good. Buat nota isi penting. Guna YouTube apa? Good. Kalau kita tengok cara belajar hari ni, kita nampak Juan Spina, Alicia bagus. Buku rujukan dia mesti kedua selepas buku teks. Buku teks dulu. Itu sebab dalam MyLink cikgu ada conteng-conteng belajar. Nanti anak-anak boleh masuk, boleh join grup Telegram tu. Tak ada masalah. Cikgu dah share dah situ. Okey. Dah tahu buku teks, barulah kita masuk kaedah. Kaedah apa nak jawab? Macam mana ketah 2 ni? Ketah 1 macam mana saya nak dapat 40? Untuk ini, dia tak ada pemberatan macam tingkatan 5 KPSM, 20%, 30% tak ada. Untuk KSSM, kertas 2 100, kertas 1 40%. 40%. Okey. Yang ketiga, barulah kita gunakan video. Video, grup perbincangan, tuition dan sebagainya. Tapi apa pun yang pelajar buat, yang menentukan A, B, C dan D, E, pelajarlah. Yang menentukan pelajar nak masuk kelas atau tidak PDPR, pelajarlah. Cikgu buatlah kaedah macam mana pun kalau pelajar tak nak masuk, tak ada juga. Jadi, video. Kalau bab 10 saya tak update ni. 10 saya sampai bab 3. Saya membina video untuk bantu anak-anak saya. Pelajar saya sekolah kampung. Yang lain, mungkin. Anda mungkin sekolah pekan. Tak apa. Jadi kita nampak di sini. Kita nak belajar, kita pun dah tahu video mungkin merupakan satu medium baru. Tak apalah. Nak tengok, tengok. Tak nak tengok, tak apa. Tapi ini saja cara
cikgu mengajar menggunakan subtopik. Mengikut subtopik. Tak adalah kata nak video-video canggih dan sebagainya. Okey. Kita dah tahu bila kita nak belajar, video kita dah ada, automatiklah kita dah tahu kita nak kuasai sejarah, apa yang kita buat. Itu yang pertama. PDPR ni kita tak tahu sampai bila. Tak tahu. Mungkin ada kata bulan 9 nak buka sekolah. Kalau bulan 9 harap, alhamdulillah lah. Dan bila kita dah tahu cara belajar, barulah kita tahu kaedah yang kedua tadi. Kalau saya tadi, saya kata saya gunakan buku teks. Mana saya kata buku teks pelajar? Kalau pelajar saya, dia akan dapat modul dulu. Okey, saya kena cerita. Pelajar boleh dapatkan modul ini dalam MyLink. Saya contohnya bab 9 tingkatan 5. Saya akan bagi pelajar sebelum bermula PDPC. Saya kata pelajar tengok modul ini dan boleh tanda dulu di buku teks. Tengok ini contoh modul. Saya tak guna modul JP negeri. Walaupun saya ketua pembina modul Galus negeri. Saya guna modul sendiri untuk anak murid saya. Saya buat, okey, budak pun tengok, pelajar pun tengok. Dalam kelas, bahan conteng-conteng ni pelajar pun conteng buku teks. Dan bila dah habis setiap bab, dengan video dah tengok, dan saya akan bagi modul jawapan. Mengikut subtopik. Saya tak bagi semua. Okey, dah jawab. Okey, semalam ini jawapan dia. Pelajar cuba tengok apa kesilapan pelajar. Saya tunjuklah pelajar. Pelajar pun tengok, patutlah saya tak dapat. Patutnya buat perenggan, saya kata. Bukan jawab tak ada perenggan. Pelajar akan tengoklah. Oh, macam ini jawab. Oh, macam ini kita tengok. Kenapa kekurangan jawapan ini? Ada sebab dia. Dan akhirnya, ini contoh saya kata. Jawab macam ini. Fakta, huraian, contoh, inferen. Ini yang saya kata tadi, holistik. Pelajar saya minta jawab. Kalau ikut yang kosongnya, dia tak dapat macam itu. Dia akan dapat macam ini saja. Baik, ini cara saya lah. Mungkin saya sekolah kampung. Jadi itu cara saya untuk membantu anak-anak murid saya kuasai sejarah. Bila dia dah faham, dan murid saya pun dia tahu dah, kalau tak dapat modul PDPR GPN, dia akan dapat modul Cikgu Gani. Masuk pun, dia akan dapat modul tak masuk. Ada masalah lain, tak apa. Saya dah sediakan modul, saya dah sediakan video, apa lagi nak? Dan anak-anak kena tahu bahawa, ini kita nak tengok, tingkatan 4 dan tingkatan 5 kena tahu. Kita ada 7 tajuk. Bukan 7 bab. 7 tajuk. Tajuk mana kita nak kuasai untuk kita lulus? Saya nak bagi tip itu. Ini berdasarkan perbincangan. Saya pun hari ni baru selesai mesyuarat modul Galus negeri. Perak dia buat lambat sikit sebab kita nak gabungkan modul-modul negeri-negeri. Okey. Kalau kita tengok 7 tajuk ini, yang pertama sekali pelajar cari tajuk yang kecil bab dia. Contoh mana? Bab 9. Kita nampak situ kan? 14, 15, 13. Kenapa saya kata bab kecil? Sebab dia, setiap tajuk ini akan disoal dalam SPM. Dan dalam banyak-banyak tajuk, pelajar dah belajar tingkatan 4, tingkatan 5, sebenarnya bab inilah yang senang. Sekarang mungkin baru bab berapa sekarang? Tingkatan 5 dah bab berapa dah? Boleh on mic. Tingkatan 5 dah bab berapa? Tak ada respon. Tingkatan 5 bab 7. Okey, bab 7 kita baru nak masuk tajuk baru. Maksudnya tingkatan 4 pun mungkin bab 7 lah. Selepas ancaman komunis, saya letak di sinilah. Bermaksud bab 7 ada 3 bab lagi. Ni panjang ni. 3 bab ini kalau boleh dalam 2 bulan lebih ni. Jadi kita nampak, cikgu saya dah baca ini, boleh lulus tak cikgu? Baik. Nanti saya akan terangkan. Kenapa saya kata kuasai tajuk akan disoal. Untuk tingkatan 5, ini pesanan cikgu lah. Tolong kuasai
13, 14, 15 dan 11. Cikgu tak kata 9 ni. Kerana yang ini SP-nya banyak. SP-nya ada 8, 9. Tapi ini, bab ini dia mudah pelajar. Untuk modul Negeri Perak, cikgu hanya pilih 8 bab saja untuk bagi pelajar lulus. Nanti cikgu share lah selepas 28 hari bulan 8, insya-Allah. Jadi pelajar tak banyak. Lebih kurang 10 saja. Separuh bab untuk lulus. Jadi kita nampak dah. Oh, senang saja cikgu nampak senang. Sebab kalau kita tengok, ini gambaran tingkatan 4. Cuba tengok tajuk tingkatan 4 yang kita belajar. Allah banyaknya. Pelajar nampak dia sangat rencam. Dan kita kena pilih lah. Bab ini senangnya tadi. Cikgu Gani kata, ini tengok. Yang ini, tolong kuasai. Kata 5, tolong take note ni. Jawatan dalam bab 7 ni, dia ada 3 soalan yang memang banyak negeri fokus. Satu ialah jawatan kuasa hubungan antara kaum, sistem ahli, sistem pendidikan. Bila pilihan raya, dia mesti tanya proses pilihan raya. Di sini, dah tentu tentang Suruhanjaya Red. Sini Suruhanjaya Red ni usaha rundingan kemerdekaan. 3 ini kita tahu. Oh, saya nak baca mana cikgu? Yang cemerlang kena baca semua. Dia tak ada pilihan. Jadi kalau kita tengok di sini, kita nak baca mana? Sampai tahun 70 hingga kini, dia dah masuk tingkatan 5. Tingkatan 5 dah bergerak. Tengok nampak? Di sini antara tahun mana, kita tak belajar sampai sebelum-sebelum ini. Kalau kita tengok isu sikit, dalam bab 1 lah zaman sebelum itu. Jadi kita tengok tingkatan 5, dia dah makin jauh sikit sampai kini. Termasuklah bab 9 dan 10. Ini isu semasa. Macam kita belajar hari dalam seminggu 2 ini, kita dengar tentang kisah Ustaz Ebit Liu, Nadir, Caprice. Betul kita sebut tu. Ini. Kita belajar mana? Ini pelibatan rakyat Malaysia dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Dalam bulan lepas kita tengok bagaimana Malaysia membantu Israel, diperangi. Kita memerangi Israel. Kita membantu Palestin. Di mana? Di sinilah. 2 ini. Apa yang berlaku hari ini, ada yang pelajar-belajar dalam bab 9, 10. Jadi tingkatan 5, bila belajar, dia kena alert lah. Sebab kita nak tahu, tingkatan 4 saya nak baca mana cikgu? Cikgu dah bagi tahu tadi anak-anak, tolonglah, kuasailah bab ini. Kuasai. Ini kalau kita nak lulus. Saya cerita nak lulus dulu. Sebenarnya kalau di sini, dia ada 2 struktur, 2 esei. Kata sini 1 struktur, sini 1 struktur. Sini esei. Sini dia akan pergi esei. Dia dapat 2 esei. Baik. Kalau pelajar belajar di sini, saya baru dapat 20 saja. Ini congak kita. Tiba-tiba rezeki pelajar struktur pun di sini. Bermaksud 30. 20 tambah objektif 2 setiap bab, 28. Takkanlah pelajar yang boleh baca, yang cerdik, kebat 4, 8, tak betul. Itu kita jangan hantar kertas kosong. Saya bila bentang di JPN, saya kena tengah macam ni. 8, 16. 28 tambah 16. Banyak dah ni. Dekat 44 dah. Okey. Ini baru tingkatan 4. Tingkatan 5. Pelajar tengok. Kita kuasai bab ini. Katakan sini struktur, esei. Dia mari 3 esei. Tiba-tiba di sini dia mari 1 lagi esei. Baik. Tadi katakan kita dapat 44 pelajar. Di sini, pelajar baca dapat 10, 30. 30 di sini.
Dapatlah jawab kebat sikit. Katalah, kita letak sini 30 sajalah. Pelajar dapat 74 markah. Masuk lagi dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Katakan di situlah. Dapatlah lagi pelajar. Nak lulus, senang cerita, tanyalah mana-mana penceramah pun, dia akan buat rumusan lebih kurang apa yang cikgu buat. Setakat nak lulus anak-anak, kuasailah bab yang mudah. Kalau di sini, saya nampak pelajar akan dapat dalam 70 hingga 90. Okeylah tu. 70 hingga 90 agak-agak berapa dapat? Pelajar sudah boleh pergi kepada B dan B+. Okey, setakat ini anak-anak ada nak tanya? Boleh bertanya. Kalau nak, boleh on mic saja. Kalau cikgu seorang saya bercakap tak syok. Dia jadi ngantuk. Boleh bertanya, tulis di chat. Cikgu saya nak bertanya. Boleh bertanya. No problem. Okey, setakat ni Tasha good, Tasha tak ada lagi, tak apa. Baik. Bila kita dah tahu nak baca yang mana, sudah tentulah kita kena tahu. Ini adalah markah. Kita dapat tadi markah berapa? Katalah 74. Pelajar, 74 yang kita dapat, bila kita tukar dari segi peratusan, kita baru dapat 54. C. Tadi sikit nak bagi lulus ni. Baru nak lulus. Kita dapat 80. Baru dapat di antara 55, 59. C+. Bermaksud, tadi antara kita markah 70 hingga 90. Apa yang cikgu terang tadi, pelajar, inilah markah awak. Untuk lulus. Dia bukan gagal. Saya tak nak cikgu saya nak D je. Nak D tak ada masalah. Sepatutnya kita tak ada masalah. Kita nak lulus, kita pilih mana. Jadi cikgu boleh buat rumusan, kuasailah topik tertentu. Ini topik. Kalau tahu semua, cemerlang lah. Saya nak baca semua cikgu, saya tak kira. Okey. Jawablah soalan dalam modul negeri ada, modul permata tak salah saya. Selangor punya, jawab. Tahu kaedah kertas 2. Hari ni kertas 2 lah. Kertas 1 kita dah jawab dah. Format. Hari ni kita akan buat format. Bezakan. Dan 3 ini cantik lah. Dan Allah belahak pula ini banyak makan royan ni. Perak musim royan ni ini. Nampak? Di sini barulah kita tahu kemampuan kita. Itu saya selalu bertanya, cikgu, agak-agak awak dengan pembelajaran PDPR ni, kejap-kejap masuk, kejap-kejap keluar. Bila masuk, kena tendang keluar. Kadang-kadang tak masuk. Berapa awak agak-agak grade awak dapat? Awak ikhlaslah, jangan malu-malu. Tulis dekat chat. Berdasarkan apa yang awak dah belajar catatan 5, tahun lepas PKP. Tahun ni PKP. Kita dah masuk 4.0. 4.0, 4.0. Agak-agak berapa orang yang sini yakin dia dapat A minus dan ke atas? Cuba tulis dekat chat. Cikgu-cikgu pun boleh tengok juga. Amirul good. Thank you Amirul. Amirul kata C je. Kalau C Amirul, 70 hingga 76 Amirul. InsyaAllah boleh. Tak yakin Adam good. Adam mungkin dia yakin berapa, boleh tulis Adam. Sebab kita nak tengok, banyaknya markah cikgu, macam mana nak dapat ni? Ini SAPS. SPM mungkin, saya tak tahulah Tasha kata B. Kalau ikut B ni, dia antara pemberatan markah 84 hingga 90. Ikma dia kata B ataupun B+. Okey lah mah. Nak dapat B+ ni, dia kurang-kurangnya kertas 1, 25 ke atas. Katakan Ikma nak dapat B+. Kata dia mesti dapat, katakan kertas 1, paling rendah 25. Kalau cikgu beritahu budak, cikgu kalau 25 saya nak dapat kertas 2, dapat berapa cikgu?
pelajar kena dapat 70. Kalau dapat 70 pun kurang lagi. Baru dapat 95. Ui, nampak markah kita? 91 hingga 98. Baru dapat B+. A+, bismillah. InsyaAllah idea, tak ada mustahil. Tiada yang mustahil. Yang penting usaha. Kalau kita usaha, ini salah satu usaha lah. Tahniah lah pelajar masuk. Ada yang pelajar masuk malam ni belum sempat makan lagi. Sorry lah. Okay, kalau nak sediakan makan tak sempat pula. Kita mula malam ni sejuk sikit. Okay, good. Jadi kita tengok. Nak dapat kertas 1 minimum 20 bagi pelajar yang nak lulus tadi. Ingat pelajar, lulus 16 markah. Kalau nak dapat E16 saja, takkan pelajar di bandar dapat 16. Kemudahan kita banyak. Jadi sudah tentu kita nak tahu, cikgu kertas 1 macam mana saya nak dapat? Saya minta pelajar paling rendah, awak kena berniat beretikad lah. Yang cemerlang mesti dapat 32 dan ke atas. Yang sederhana dapatlah 25 dan ke atas. Yang rasa tak mampu, cikgu awak memang tak mampu, otak dah tepu dah. Tak apalah, inilah. Kenapa? Yang aras mudah ni ada 20. Daripada 20 ni, soalan aneka pilihan, biasa aneka pilihan ni lebih kurang dalam 32-33 soalan. A, B, C, D. Yang selebihnya adalah aneka pelengkap. A, 1, 2, 2, 3 dan sebagainya. Jadi pelajar dah nampak dah. Macam mana saya nak kuasai? Ini saya nak tanya kali ketiga ni. Dah. Macam mana anak-anak belajar kita satu? Quizzes, Google Form, live worksheet, Google Form. Ini bukan Google Form. Ini Word Wall. Topical. Mana yang anak-anak selalu guna untuk kuasai kertas 1? Cuba tulis. Cikgu, saya nak kertas 1 ni saya hanya buat nombor 5 je, cikgu. Jangan kita lekehkan soalan nampak macam tradisional ni, ortodok, guna buku latihan saja. Ini adalah yang terbaik. Sebab dia akan buat ulang kali, dia akan conteng dekat buku. C salah. Tak boleh C ni. Sepatutnya A. Topikal lah yang terbaik. Tapi kalau kita moden, kita banyak guna quizzes. Macam Perak semalam, kita berguru dengan Puan Ajah Masariah. Panggil daripada Putrajaya untuk membina. Perak membina 500 soalan kertas 1 yang akan dimasukkan dalam masa 3 minggu ini dalam Google Form dan juga topical. 2 kaedah. Jadi pelajar, mana yang selalu kita buat? Topical. Buatlah topical. Banyak kali. Kita banyakkan buku rujukan, terpulanglah. Cikgu bukan berniat nak jual buku. Jadi kita nampak, kuasai minima. Dan kena ingat pemberatan kita ini, A, B, C, D hampir seimbang. Anak-anak tingkatan 4 yang tak ambil PT3 pun boleh faham. Seimbang ni maksudnya A, B, C, D. Mungkin A 10, sini 10, sini 8, sini 12. Setakat ni yang paling banyak 12. Paling banyak 8. Pernah sekali dalam soalan tak salah saya 2017, semua sama. 10, 10, 10, 10. Jadi bila kita jawab, dah tentulah kita kena tahu. Macam ini cikgu kita kira lah balik. Kita kira balik. Kenapa A awak ni sampai 18? C ada 4 je. Salah lah. Kena tengok di situ. Jadi pada malam ini, nampak? Cikgu nak bagi satu soalan kepada anak-anak. Cikgu akan kongsikan di kita nak jawab live worksheet. Cikgu sekadar nak uji anak-anak berapa dapat
Senang, cikgu bagi link, anak-anak klik, jawab, finish dan check my answer. Okey, saya stop share screen sekejap. Saya letakkan link dekat chat. Anak-anak boleh ambilkan. Okey. Okay, saya stop presenting. Cuba jawab. Dalam masa tak lama pun, sekejap saja. Berapa dapat? Ini sekadar refreshing. Okey. Mana? Oh, tak pergi sekejap tengah azan tu. Okey. Klik yang akhir sekali tu. Live worksheet. Okey, klik dan jawab. Okey, cikgu tunggu jawapan anak-anak. Ini satu yang paling mudah lah. Waktu-waktu ini. Jadi sementara itu cikgu-cikgu dan anak-anak yang lain boleh bertanya cikgu lah. Sementara rakan-rakan keluarkan handphone, cuba jawab. Sementara azan ni sekejap Cikgu-cikgu kalau nak bertanya pun boleh bertanya lah sekadar kita sembang-sembang sementara anak kita menjawab ni Okey, yang dah jawab boleh tunjuk tangan dah siap. Boleh kongsi, boleh sharekan markah dekat chat. Senang ke tak senang? Dia sebenarnya kalau kita tengok di sini, saya share screen sekejap. Dia simple saja. Saya live worksheet ni selalu buatlah. Bila kita klik saja anak-anak, dia akan bawa ke paparan macam inilah. Kita anggap pelajar tingkatan 5 boleh jawab lah. Anak tingkatan 4 mungkin belum sampai bab ini, cuba juga jawab. Cuba jawab. Ini soalan kita ambil daripada modul Negeri Sembilan. Dah habis, tekan finish. Apa tu, check awak punya answer, dapatlah jawapan. Okey. Okey, ada pelajar nak bertanya, boleh bertanya. Kita baru masuk bahagian yang kedua ni. Dia malam ni dia kena slow sikit ni. Kalau awak bertanya lagi senang. Saya kalau tak bertanya ni, saya susah sikit lah. Macam Cikgu Rozaini nak tanya pun boleh lah. Tak ada apa-apa cikgu. Mesti ada. Mana tahu nak share apa benda cikgu ni cakap ni. Cikgu Johannes nak share ke apa ke. Boleh kita share. Mungkin sekolah kampung boleh bantu sekolah bandar, mana tahu kan. Saya pinggir bandar aja cikgu. Batu Gajah ni pekan lama. Bandar bersejarah. Okey, anak-anak ada yang dah siap? Sekejap je, sepatutnya 10 minit. Tak sampai. Senyap je budak sekolah. Ini bagus betul 2 hari lah, 3 hari lepas saya di SMK Dengkil. Dengkil ni pelajarnya 300 lebih ramai. Meriah, 2 sesi. Aktif. Ini senyap je Nur Ain Nabila okey, Nurul Fatini, Nur Syakilah dah jawab dah? Saya masih menunggu respon pelajar ni.
Mushin tengah menjawab tu cikgu. Okay. Oh, tengah jawab. Okey, sorry. Oh, tengah khusyuk Marah Rema kalau cikgu ganggu betul. Oh, Rema jawab tapi dekat Telegram ramai dah masuk lah. Okey, siapa yang tunjuk tangan tu dah siap dah tu? Ada yang dah siap boleh respon baru markah dapat? Boleh tulis dekat chat. Ada yang dah tulis tadi, mana tadi saya nampak ada tunjuk tangan tadi ya. Okey, jawab 2 kali, boleh jawab 2 kali tak. Itu sebab kalau topikal ni, kita dalam buku topikal kita boleh jawab sekali saja. Yang ini kita boleh jawab banyak kali untuk kita baiki. Di akhirnya kita akan dapat menguasai lah. Ada sebahagian ini cikgu dah masuk dalam my link. Okey, kalau kita tengok pelajar ramai dah siap. Cuba share markah. Siti Nur, Naim, Fazli, cuba kita share. Tak apa. Berapa markah kita dapat? Khususnya pelajar tingkatan 5 lah. Berapa dapat? Kata 4 tak apa. Kalau belum belajar sekadar percubaan lah. Sebab saya live worksheet, work wall ni dia jadi macam benda wajib yang setiap hari mesti buat. Setiap kali kelas PDPR lah. Waktu-waktu santai saya minta pelajar buat. Quizzes ni saya jarang sikit lah. Okay. Tak ada pelajar yang berani share cikgu. Markah per 10 ya. 5 kat Indonesia. Okey. Amirul ni tiap tempat Amirul Amirul Syafiq. Naim 6 okey lah ya. Syafirfan 2. Kalau tiap tempat mungkin belum belajar jadi kita nampak. Kalau kita buat banyak kali insya-Allah kita akan dapat kuasai. Sebab dia senang. Dia terus ada markah. Macam cikgu sebagai admin dia terus masuk pada cikgu lah, tak ada masalah. Okey. Siti Nur paling tinggi sekarang ni 8%. Okey, apa saya nak tunjuk pada anak? Ini salah satu. Selain daripada word wall, live worksheet merupakan satu bentuk yang cepat dan pelajar dapat markah. Macam quizzes, cikgu dapat markah. Pelajar akan ditunjuk oleh cikgu. Jadi kita biasa boleh cari di internet macam-macam ada. Ini cara kita nak menguasai kertas 1. Sebab tak nak pelajar yang cemerlang, kita kena dapat 32 dan ke atas. Tak ada pilihan dah. 32. Pelajar yang sederhana 25 dan ke atas. Pelajar yang boleh baca tapi dia pun kejap okey, kejap tak okey, usahakan dapat 20. Yang lain tu tak apalah, kena usaha jugalah. Jangan dapat bawah 16. Okey. Saya rasa kertas 1 ni sikit saja saya nak share. Sebab saya nak share macam mana kita nak belajar. Yang penting ialah kertas 2. Kertas 1 40, kalau tak baca pun, anak-anak yang mengong pun, dia boleh jawab A, B, C, D. Jawablah. Bantai je lah. Mungkin nak cantik dia jawab A, B, C. Buat corak. A, B, C, D. C, D, A. Itu corak lah. Tapi tak boleh lah macam itu. Tapi kadang-kadang dia lak juga. Dia buat-buat, betul macam ini pun betul banyak cikgu. Itu kita tak tahulah. Dan ingat objektif ni dia tak akan ulang 3 kali berturut-turut. A, tak ada. Maksudnya kalau awak buat A semua tak ada lah. Tak boleh lah. Baik.
Yang banyak sangat cikgu nak tekankan hari ini adalah kertas 2. Kita ada 2 bentuk soalan. Tingkatan 4 mungkin baru, tapi pun dah tahu dah. Dia macam PT3 juga. Kita ada respon terhad. Ini respon terhad. Respon terhad ni apa? Respon terhad ni adalah soalan struktur. Markahnya 40. Pelajar yang cerdik, kita dah tahu dekat respon terhad ni, kebat ada 16. Kenapa cikgu kata 16? 4 darab 4. Biasalah 4 lah. Ini yang cemerlang dia tahu dah. Respon terbuka kita nak jawab 3 saja. Nanti cikgu. 8 darab 3. 24. 40 anak-anak. Dia tak ada dekat buku teks. Cikgu nak bagi tips anak-anak macam mana. Baik. Tolong tengok betul-betul. Nanti cikgu akan bagi juga dalam grup Telegram, cikgu dah share. Okey, cikgu nak tunjuk pada anak-anak. Selalu cikgu tekankan kepada pelajar cikgu, kalau nak kuasai macam mana cikgu? Okey. Ini hot 2021. Contohnya cikgu buka soalan 7 lah. Ini bab 7. Macam mana kita nak tahu kebat itu diuji di mana? Okey. Kalau kita nak tahu kebat itu diuji di mana anak-anak, kita akan nampak bahawa, okey, cuba tengok betul-betul di sini. Okey. Dalam soalan kebat, dia akan soal apa yang cikgu tekankan dekat K ni. Itu sebab dekat modul, apa? Kepentingan mempertahankan kedaulatan, permuafakatan, pendidikan, organisasi. Inilah yang dia akan linkkan dengan soalan tadi. Tentang sistem ahli, tentang jawatan kuasa hubungan antara kaum dan sistem pendidikan. Dan kalau kita tengok di sini, inilah yang hak dia. Apa yang kita belajar di sini, dia akan pergi ke sini. Oh cikgu, baru saya nampak. Jadi anak-anak bukan cikgu saja yang kena tahu DSKP. Pelajar pun kena tahu DSKP juga. Apa tu DSKP? Dokumen standard. Sorry. Bateri nak habis sekejap Okey. Jadi cikgu letak di situ dah. Pelan-pelan kita buat, jangan kelang kabut. Cikgu tak ada laju sebab ada anak tingkatan 4. Cikgu slow and steady sikit lah. Jadi kita nampak tadi, kita dah sampai sini dah. Oh, tadi kita dapat sini 16, sini 32, dia sudah pergi 40 markah. 40 kebat. Jadi ini soalan kita pun tinggi. Dan pelajar nampak di bawah sekali ni yang paling risau kalau kita tak kuasai analitik dan holistik. Ini yang cikgu tanya awal-awal tadi. Dah kuasai ke belum? Sebab ini ialah kaedah penskoran. Dia dalam kertas 2 ni, dia ada 2 bentuk aja. Analitik, holistik. Tadi ramai pelajar kata tak tahu. Bermaksud kita sudah kurang di sini. Nanti cikgu terangkan pelan-pelan. Okey. Bila kita tengok sini, kita dah faham pelajar yang cerdik, dia akan jawab 4 soalan respon terhad, dia akan jawab 3. Cikgu boleh tak saya jawab lebih pada 3 daripada 5? Tak digalakkan. Sebab pelajar, pemberatan markah ini, soalan struktur, dia dah bagi dah masa diperuntukkan 60 minit. Markah 40. Maksudnya 15 minit, 15 minit, 15. Soalan yang sukar, kita guna masa lebih. Jadi kalau kita tak jawab, itu yang jadi tak tahu nak buat apa tu, nak tidur, meleleh, ayuh dia kan atas meja. Tengok kawan. Pelajar jangan hantar kertas kosong. Sebab soalan ni dia ada kebat dia.
Di sini ada kebat, ada kebat, ada kebat. 4, 4, 4, 4. 16 pelajar. Apa yang tak ada dalam buku teks? Kepentingan, nilai, iktibar, ambil tahulah. Belajar dalam bab 3 zaman Jepun, apa iktibar boleh kita ambil? Okey. Jadi, kita nak pergi dah test yang pertama. Ini tunjuk. Bila kita nak buat soalan, pelajar pun kena tahu juga. Oh, soalan kita buat di mana? Rujukan utamanya ialah buku teks. Bukan buku rujukan, bukan Telegram, bukan PowerPoint. Faham ini cikgu kena tekan sebab pelajar ni suka sangat guna buku rujukan. Suka sangat tengok nota. Nota ini ialah bahan sampingan. Selepas kita dah ada kemahiran membaca buku teks. Okey. Kalau kita tengok di sini, ini bab 1. Kita tengok di sini, pelajar pun nampak kepentingan kesetiaan kepada raja. Rasa bangga terhadap warisan, kepentingan kepimpinan, undang-undang. Itu antara soalan yang mungkin boleh disoal pelajar. Macam ini cikgu jadi kita tengoklah. Bila kita nak jawab, pelajar kena kuasai. Bila kita kuasai ni, automatik kita akan tahu apa yang kita belajar. Barulah kita rasa seronok. Sekarang tak seronok sebab apa? Kelas minggu ni, hari ni datang. Esok tak datang. Esok sekali lagi tak datang. Tiba-tiba datang, kawan kita dah habis lah. 1.2, 1.3 dia tak belajar, dia pergi 1.4. Macam mana dia nak kuasai? Boleh tak kuasai? Boleh. Dia belajar sendiri di rumah. Contoh soalan kita macam ini. Okey, yang pertama ni cikgu bagi jawapan. Okey, tingkatan 4 tolong tengok. Tingkatan 5 pun tolong tengok. Okey. Ini daripada buku cikgu lah. Bukan saya nak jual buku alam ni. Baik. Bila kita dah ada kaedah jawapan, pelajar pun tengok dia ada jawapan. Kata yang pertama kena tahu ini. Bulatkan yang pertama. Ini kita panggil kata tugas. Pelajar kena faham. Kata tugas apakah, nyatakan, senaraikan. Biasanya jawapan dia pendek. Tapi tengok juga belakang macam ni. Apakah peranan? Dia lain pula. Ini jelaskan perbandingan. Kita kena buat. Dia nak perbandingan lah. Hukum kanun Melaka dengan undang-undang Laut Melaka. Kita pun garis lah. Dua benda ini. Sebab markah 8, 4 sini, 4 sini. Macam mana kita nak jawab? Kita nak jawab, elok buat dua perenggan. Perenggan pertama, hukum kanun. Perenggan kedua, undang-undang laut. Itu kita kena, itu dari segi format. Bila kita tahu dari segi format tu, kita nampak okey sikit lah. Ataupun tak ada perenggan, kita gunakan selain itu manakala. Tengok. Yang pertama, dia kata peranan pembesar berempat. Kita kena tahulah pembesar berempat ni. Ini. Bila kita baca buku teks, ini sistem pembesar 4 lipatan. Pelajar faham saja nama-nama ini, dapat markah dah. Bendahara kerja apa? Bendahara, 1 markah. Ketua pentadbir, 1 markah. Ketua tentera, 1 markah. Penasihat sultan, 1 markah. Nampak? Dapatlah 4. Ini baru kita jawab bendahara saja. Saya tak nak jawab 4 je, saya nak lebih. Boleh. Lebih tak ada masalah. Jangan kurang aja. Dalam kata 2 kita kena tamak. Sama juga di sini. Bila jumpa jelaskan, jawapan kita seelok-eloknya pelajar fakta huraian. Ataupun fakta huraian yang kita panggil huraian lanjutan. Biasanya sekolah dia ajar fakta huraian contoh. Nampak sini? Perbandingan berkaitan jenayah ialah hukum kanun Melaka mengenakan
hukum yang setimpal. Hukum kanun Melaka tak dapat markah sebab itu soalan. Oh, dia kata hukuman setimpal. Ini ialah fakta terhadap perbuatan jenayah. Mungkin dia nak bagi huraian tapi biasa tak ada. Seperti, ini contoh 1A. Dapat 2 markah. Fakta, contoh. Manakala Undang-Undang Laut Melaka pula, hukuman jenayah menggugat keselamatan. Okey, ini fakta. Seperti mencuri, merompak dan contoh juga. Macam ini saja kita dapat, kita dah buat perbandingan, dapat 4 markah. Okey, setakat ini jelas anak-anak? Senyap aja. Ada yang nak bertanya setakat ini? Kita dah pergi yang ketiga ni. Takkan kamu tak senyap aja? Tasha faham yang lain? Okey, Balki jelas. Ada nak bertanya? Cikgu. Ya, saya. Okey, teruskan. Kalau jelas tak ada tanya lah ya. Saya dengar macam ada yang nak bertanya. Okey. Soalan keban perlu ada inference. Good, tak apa. Baik. Saya akan uji anak-anak. Kerana kita baru belajar tingkatan 4. Okay. Jawapan pun ada. Okey, nampak. Nyatakan ciri-ciri negara bangsa. Kali kedua saya tunjuk ni. Ini masih mudah lagi. Oh, ini senang saja cikgu. Ciri-ciri negara bangsa ialah, nampak? Nyatakan, senaraikan. Cikgu dah bagi tahu jawapan kita pendek. Samalah. Pendeklah. Kerajaan, rakyat. Kedaulatan, wilayah. Undang-undang, lambang. 4/6. Ini jawapan yang menariklah sebab dia takut. Maka dia jawab lebih. Cikgu minta anak satu saja. Latihan kita yang pertama. Tolong jawab soalan ini. Okey, kita jawab dulu. Okey, soalan yang pertama. A. Nyatakan pihak yang terlibat dalam rundingan. Tingkatan 4 melampau, tak tahu. Baru belajar. Kan? Nyatakan pihak yang terlibat dalam rundingan tersebut. Apa dia? Siapa boleh respon, boleh on mic terus. No problem. Ini soalan bab 6. Dalam bab 6, sain pada rundingan baling anak-anak, tolong tengok juga rancangan Brinks. Bagi catatan 5, tolong alert. Oh, rancangan Brinks, tahu juga. Okey. Siapa nak jawab ni? Soalan yang pertama ni. Okey, ada nak jawab? Oh, tak ada respon lah cikgu. Atul dia kata, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Komunis. Ada lagi jawapan lain? Gua Abdul Rahman. Okey, Tunku Abdul Rahman. Okey, tak apalah, ada lagi. Okey, pertama, kita dalam sejarah ini, mula senting baju ni. Okey, dia kata soalan, itu sebab kita kena rajin, kita tengok soalan ini, dia ada stimulus. Ini kita panggil stimulus. Bahan rangsangan. Dia nak nyatakan. Ada pula huruf Roman. Markah 2 je. Oh, ini senang. Jawapan pendek. Itu kita punya aim. Kita pun garis. Dalam sejarah kita kena ada 5M. Membaca. Yang pertama membaca. Kedua menggaris. Ketiga merangka. Keempat
ialah menjawab, yang kelima menyemak. Kita kena ada 5 ini. Barulah kita okey. Cuba ulang balik pelajar. Yang pertama tadi apa? Membaca. Baca. 2. Menggaris. Menggaris. 3. Merangka. Merangka. 4. Menjawab. Jawab. Dan akhir. Akhir. Menyemak. Good. Terima kasih. Okey. Kita nampak soalan dia kata nyatakan pendek. Dia kata pihak. Bila sebut pihak, automatik jawapan Tunku Abdul Rahman salah. Sebab pihak dia mesti besar. Mesti mewakili ke semua ini. Jadi jawapan yang pertama tadi, yang dijawab oleh siapa tadi? Atul. Tepatlah. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan juga komunis. Okey. Kita akan layak lah. Dapat 2 markah. Yang kedua, mengapakah? Cikgu, kalau soalan kebat ni, sekejap kalau soalan kebat, semua fakta boleh dapat markah. Okey, good, Syahira. Kalau soalan itu skemanya analitik, full mark. Tapi kalau soalan itu holistik, boleh menempah maut. Sebab holistik dia nak jawapan kita lengkap dengan fakta, ada huraian ataupun contoh dan inferen. Dan kita tak tahu dalam skema kita ni analitik atau holistik. Jadi sebagai pelajar, kita kena cakna, kita kena cuba jawab macam ini. Tapi sebelum jawab soalan C ni, cuba tengok soalan B ni. Belum lengkap lagi ni. Rundingan tersebut diadakan untuk menamatkan ancaman komunis, mencapai kemerdekaan, baru dapat 2 markah. Dalam rundingan ini, Tunku Abdul Rahman telah minta cimping. Apa permintaan Tunku Abdul Rahman? Pelajar tempat tolong bagi respon. Baru belajar ni. Apa permintaan Tunku Abdul Rahman kepada cimping? Rundingan baling ni sikit saja. Dekat buku teks. Apa permintaan? Boleh buka buku teks. Yang risau tak ada maaf. Membubarkan. Good, Azinda. Baru dapat 3 lagi. Bubar. Ada lagi. Tak cukup lagi. Kita makan 4. Okey, katalah kita dapat 3 je. Tak apalah. 3 tu pun kira menarik lah. 3 pun okey. Maisyarah punya jawapan tepat lah. Bubar, letak senjata dan serah diri. Alia, Wadina, okey. Kata kita dapat 3 saja. Biasanya kalau dapat 3 tu kira dah okey. Soalan kebat kita nampak langkah-langkah menghalang perkembangan ideologi. Dia kata sini perkembangan ideologi, kita garis, yang boleh menggugatkan keselamatan. Dia nak langkah. Langkah ni cara lah. Kita pun conteng lah. Cara-cara nak menghalang ideologi-ideologi yang boleh mengganggu, menggugat keselamatan. Okey, cikgu dah bagi jawapan. Patriotik, fakta, huraian, contoh. Pelajar bagi lagi contohnya masuk askar, polis. Tapi tak ada inferen. Inferen tak ada. Sepatutnya kesannya kalau ada benda ini secara tidak langsung dia dapat menghalang. Itu inferen kita lah. Dapat menghalang ataupun mengukuhkan. Bila kita ada, inferen ada. Katakan tak ada. Skema holistik. Dapatlah 3. Dapat 8/10. Ya, holistik ni, kita tak ada cara kenal. Bila kita jumpa soalan kebat, C, syaraian C, kalau boleh, jawablah dengan holistik. Dan kalau kita tengok soalan B, soalan ni tak ada fakta lah. Pada pandangan anda, automatik itu juga kebat. Kadang-kadang B pun letak kebat. Lembaga ni pandai, nama pun lembaga kan. Jadi kita hati-hati. Itu sebab kebat. Okey. Itu soalan pertama. Kita pergi esei ni. Okey, cikgu nak pelajar depan cikgu
Esei ni berapa minit kita nak jawab? Okey. Esei 60 markah, masa 1 jam 15 minit, 25 minit satu soalan. Cukup untuk kita merangka dan buat semua. Baik. Pelajar yang hebat, tolong jawab soalan A. Perempuan jawab soalan A, lelaki jawab soalan C. Jangan terbalik. Ini perempuan jawab, ini lelaki jawab. Kita dah cuba. Pelajar walaupun cikgu belum sentuh lagi inference, cuba jawab bagi inference. Take time, set masa, cuba jawab. Tanpa panduan bimbingan cikgu dulu. Okey, boleh? Okey, boleh cuba. Boleh cikgu stop share skrin sekejap. Pelajar cuba jawab soalan kita. Cuba jawab dulu. Tak faham, boleh tanya. Boleh on mic. Pelajar kena aktif sikit. On mic, tanya. Tak ada siapa nak marah. Saya ni dah tua-tua ni malas marah dah. Pengalaman guru disiplin lama dah. Menampar orang jenuh dah. Cukup lah. Sekarang ni nak relax-relax je dah tua-tua ni. Jadi, kena jawab lah. Kalau awak tak nak jawab, rugi. Kita buat program macam ini. Bukan senang saya nak sampai. Walaupun saya ada adik di Kampung Delik, ada adik di Meru, saya jarang sampai ke Pelabuhan Kelang. Okey. Pelajar perempuan jawab A, pelajar lelaki jawab C. Okey. Boleh hantar jawapan. Okey. Cikgu saya nak hantar jawapan. Nak komen. Hantar jawapan di chat boleh, ataupun saya bagi pilihan awak hantar jawapan dekat Telegram. Saya akan copy paste, saya akan komen juga. Saya bagi nama jawab ni, username saya ialah Jiwa Tenang 35. Tengok, saya pun guna yang benda baik je. Tenang-tenang je dah. Dekat chat saya dah tulis. Okey. Dia nak apa tu? Stimulus, bacalah. Dan pelajar pun tahu, oh stimulus ni ada benda di sini. Kita garislah dia nak apa. Dengan menggunakan kemahiran 5M tadi. Okey. Saya tunggu. Ada nak tanya? Tanyalah. Jenuh kita pula. Cikgu soalan struktur tu seloknya kita jawab. Okey. Struktur biasanya masih analitik. Tapi kebat tu kalau boleh jawablah holistik. Sebab dia 4 markah. Fakta, huraian, contoh. Kalau kata tak bagi inference, ada fakta, huraian, contoh pun dah bagus dah. Kurang 1. Tapi kena latih pelajar. Nanti dekat MyLink cikgu letak modul conteng-conteng belajar. Pelajar boleh ambil. Tak payah download, tak apa. Tengok je lah. Download kan banyak pula duit kan. Kata cikgu penceramah tu kata download. Udah saya pula disalahkan. Okey cikgu, okey ke? Cikgu-cikgu nak tanya? Cikgu pula suruh tanya. Cikgu Gani, Ya. kalau katalah murid ni dia target untuk lulus, kalau dia jawab dalam fakta, maksudnya kalau soalan kebat tu dia jawab fakta je, adakah dia boleh lulus? Lulus. Boleh lah. Okey. Kalau fakta pun kalau kita tengok, kalau 3 dia jawab tu, dia dapat sekurang-kurangnya markah. Bukan semua, kalau ikut yang lama tak semua holistik. Cuma kita tak tahu. Sekarang kita tahu ini first batch. First batch kan? Dan lembaga pun dah bagi tahu dah. Memang ada analitik dan holistik. Ada semua ke? Kita tak tahu, itu rahsia. Tapi masih pelajar kelas belakang memang kita kadang kita bantu jawab dulu. Okey.
Sebab kadang-kadang bila kita periksa dia punya jawapan lah, boleh nampak lah. Kadang dia tak dapat nak buat huraian yang ada kaitan dengan dia punya fakta tu. Kadang dia letak Saya huraian galak tapi tak ada kepada kaitan. saya, jangan bagi fakta saja. Awak bantai juga huraian dengan contoh. Bagi juga. Sebab saya nak, tak ada, saya takut fakta tu hanya satu markah je. Saya takut. Jawablah. Sekarang itu sebab saya sedang proses membina modul galus, cikgu, untuk Perak. Conteng-conteng yang saya buat ni ialah untuk sederhana dan galus. Sebab saya nak target itu. Okey. Saya dah garis anak-anak kata-kata kunci tu. Saya dah bantu pelajar garis, sepatutnya dah dapatlah bimbingan tu. Kita dah baca, kita dah garis, merangka, pelajarlah rangka. Okey, Cikgu Gani nak tanya. Ya, saya. Okey, saya Cikgu Sheila. Ni tak keluar nama saya sebab pakai akaun sekolah kan. Okey. Nak Nama tanya. sekolah kan? Sebab pakai Ini akaun pengetua sekolah dia boleh ni. masuk 250 orang. Yang admin saya beli je tu. Saya beli sendiri. Tak apa lah. Dia Cikgu mulai YouTuber kan. minggu lepas ya. Okey. Okey, nak tanya. Kalau macam tadi Cikgu Gani kata kena ada jawapan holistik. Ya. Okay. Tapi kalau macam soalan tu 4 markah, okey, kita dah bagi okey, contoh macam murid bagi satu fakta, bagi huraian lanjutan, huraian lanjutan komplit lah. Ya. Okey. Jadi adakah dia boleh dapat markah penuh ataupun kita nak standbykan budak tu ajar juga, okey, buat 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh, jadi dia lebih kat situ. Dia 2 fakta, 2 huraian ke dia tak kisah. Kadang-kadang 1 fakta, 2 huraian, 1 contoh dia dapat 4 kan. Itu kalau analitik full lah. Tapi kalau holistik dia mungkin dapat 3. Dia kurang 1 lah, inference tak ada. Kalau dia jawab 2 fakta, 2 huraian pun dia akan dapat 3 juga. Okey, kalau dia lengkap lah, kalau kita dah ajar dia guna yang FH fakta huraian yang 4 tu kan. Okey, sebab kita takut nanti yang dia punya inference tu tak kena pula. Itu sebab dia kalau tengok yang KBSM, dia ada inference mudah, inference lengkap, cikgu. Inference itu dia anggap sangat simple. Dia dapat markah ini. Inference lengkap 7 hingga 8. Dia macam itu. Tapi kalau secara struktur dia tak ada macam itu. Sebab dia satu je kan. Kalau essay dia boleh sebab dia ada 4 aras, Aras 1, 1, 2, aras 2, 3, 4. Aras 1 mungkin fakta saja, jawapan mudah. Aras 2 mungkin fakta, huraian, contoh. Itu yang kita risau tu. 4 markah. Aras 3 fakta, huraian, contoh tapi inference kurang tepat. Nampak? Itulah. Itu. Jadi yang kita risau ialah essay. Okey. Mana anak-anak ni? Dah siap ke anak-anak? Kau pun jangan pergi makan nasi. Kau pergi makan nasi je. No, cikgu nunggu sini. Jenuh cikgu memanggilnya kan. Dia orang pergi makan. Kalau hantar di Telegram, bagi tahu cikgu saya hantar jawapan di Telegram. Tak apalah. Dia orang memang kalau dalam kelas pun memang macam ni. Kalau kelas online kan, memang diam je. Tapi kalau kelas semuka memang kecoh. Dia kalau bersemuka memang semuka terbaik lah cikgu. Kalau bersemuka jenuh. Kalau bersemuka jenuh dah memang dia kena soal dengan saya ni. Sebab saya kena soal. Sebab saya tak boleh pergi jauh laju cikgu. Sebab ada tertampat. Itu saya slow. Ini yang ketiga dah ni. Lepas ni kita nak pergi holistik. Tak apa, boleh ikut teruskan. Okey. Kalau dapat 1-2 jawapan pun tak apa dah. Dia boleh bantu rakan-rakan lain. Saya akan komen. Adik-adik tingkatan 4 boleh tengok. Abang tingkatan 5 jawab. Tiba-tiba adik tingkatan 4 lebih bagus pada abang tingkatan 5. Mesti rasa tercabar kan. Dari segi menjawab. Dia tak ada salah.
Saya anggap tak ada lah jenuh juga nunggu koma ni. Ada satu jawapan dekat ruangan chat juga ni. Okay. Ada masuk 2 jawapan. Okay, good. Okay, saya stopkan share. Kita tengok jawapan dekat chat. Okay, good. Terima kasih. Dua-dua wanita. Wanita jawab soalan pertama. Okay, saya copy dulu. Dia selalu kita komen macam ni lah cikgu ya. Saya kalau dalam kelas komen macam inilah. Sebab conteng-conteng ni dia kena. Okey, saya akan letakkan nama ini sebagai kenapa? Saya copykan bila saya nak bagi TP, saya terus bagi TP daripada sini cikgu. Saya lupa. Okey. Okey, saya harap pelajar nampak. Inilah soalan markahnya 6. Okey. Sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Dia biasanya kita akan buka kurungan mempunyai 2 peringkat. Okey, 2 peringkat. Betul tu. 2 peringkat itu fakta lah. Iaitu, biasanya kita gunakan iaitu dah tertinggal, tak apa. Biasa kan, iaitu kita nak membezakan tu ya. Iaitu pentadbiran pusat dan jajahan. Baik, kita anggaplah pelajar ini dapat 2 markah. Sebab dia beza ni. Huraian 1A, huraian 1B. Okey, tutup. Baik, sepatutnya dia ada ayat lagi. Tapi tak apalah. Sebelum jawapan bendahara ni, dia kena bagi nama sistem. Apa nama sistem dia? Dalam gambar rajah itu, kita panggil sistem apa pelajar? Kalau nama sistem, dia dapat markah. Apa? Sistem pembesar. Sistem pembesar 4 lipatan. Ya, di situ tertinggal ni. Tapi kita tengok di bawah ada tak? Pun saya tengok sama. Okey, tak apalah. Okey, ketugas bendahara ialah ketua pentadbir. Bendahara, tiba-tiba bendahara, tak apalah. Ialah ketua pentadbir, contoh 2A. Contoh 2B. Saya masih menganggap contoh itu 2 markah. Baik, pelajar kalau tengok kita dapat 2 fakta, ada 2 huraian, 2 contoh. Sampai situ dah 6 dah. Ada lagi penghulu bendahari 7. Menguruskan pembendaraan 8. Temenggung. Pemeriksa pun bulat lah. Kenapa bulat agak-agak? Kenapa dia bulat? Ejaan salah. Temenggung. Jadi kita tak ada di situ lah jadi kita nampak Laksmana pula Panglima Angkatan Laut. Okey, ini dianggap jawapan baiklah pada saya. Tahniahlah kepada Kasrina Insyirah. Oh, sedap nama Okey, yang kedua ialah Nurin Kasrina. Dia ada beza jawapan atas. Sistem pentadbiran ada 2 peringkat. 1, iaitu pentadbiran pusat, jajahan. Sultan mengetuai pemerintahan. Good. Dan dibantu oleh pembesar berempat. Kalau 4 lipatan tadilah. Ini huraian dia. Semua ini satu je. Walaupun jawapan tu kita nampak pendek, dia masih mendapat 6. Tapi jawapan dia, kalau mungkin skema kata, pelajar perlu menghuraikan fungsi sistem pembesar 4 lipatan. Nampak? Okey, perempuan dah okey dah. Lelaki. Ada jawapan lelaki? Tak ada. Tak apalah, lelaki ni memang pemalu. Nak buat macam mana kan? Okey. Kalau kita tengok di situ pelajar, kita tengok balik. Soalan kebat ni, dia kata Kesultanan Melayu Melaka merupakan asas. Apa yang jadi asas itulah key kepada soalan. Kata tugasnya ulasan. Ia menjadi asas. Apa asas yang kita nampak? Mungkin kita katakan asas sistem pemerintahan hari ini. Iaitu adanya sistem sultan dan raja. Contohnya negeri mana?
perak. Nampak? Dapat 3 markah Ada fakta, ada huraian, contoh. Apa lagi kita katakan asas? Asasnya, sistem ini telah meletakkan undang-undang sebagai rujukan. Fakta. Apa undang-undang dia? Apa nama undang-undang sistem Melaka? Anak-anak tolong bagi respon. Apa nama undang-undang zaman Melaka? Dah ada nombor B ni. Hukum Kandi Melaka. Ini. Itu saya kata, stimulus ini kita kena baca, di sini ada jawapan, di sini pun ada jawapan. Stimulus itu sudah bagi hint kepada jawapan C. Cuma mungkin anak-anak tak perasan lah. Kita hanya menghuraikan pentadbiran dan perundangan saja. Dah ada di sini dah. Dah ada di sini dah. Okey, setakat ini jelas anak-anak? Itu sebab saya kata, dapat soalan kita kena garis. Okey. Jelas anak-anak setakat ini? Senyap je ni. Bahaya juga. Contoh macam ini. Katakan anak-anak dapat soalan. Tingkatan 4, kita belajar rukun negara ni bab 9. Tingkatan 5, bab 6, bab 8. Okey, ini contoh pelajar. Dalam kita menjawab. Markah 4, cikgu kata tadi kita kena tamakkan. Jawab lebih tak apa. Ingat, buatlah perenggan. Okey, ini sekadar cikgu nak tunjuk. Ini masih fakta. Bila kita jumpa soalan kebat, kita pun dah tahu dah, kebat tak boleh dah macam itu. Kita mestilah jawab, ada fakta, huraian, contoh, inferen. Kalau kita tengok di sini pelajar, dia ada fakta. Ini nampak fakta. Dia ada huraian. Contoh cikgu bulatkan di sini, pelajar kena bagi. Dapat 3 di situ. Setia. Fakta, huraian, seperti menyebarkan maklumat yang boleh menjejaskan. Kita nampak, ini contoh. Ini baiklah. Tetapi kalau ini analitik, full mark. Kalau kita nampak analitik Tapi kalau holistik, tak ada inferen. Mungkin dapat markah 4, 5 atau 6. Kita tak nak risiko ini. Jadi kita kena faham jawapan yang baik. Cikgu komen di sini. Dia mestilah memahami kalau boleh, bila kebat, kita jawablah dengan macam ini. Ada fakta, ada huraian, ada contoh. Ada contoh. Satu saja. Inferen. Ini kita panggil holistik. Okey, setakat ini dah boleh beza dah analitik dengan holistik pelajar? Tunjuk gambar tangan pada gambar awak kalau dah faham. Kalau tak faham jangan tunjuk. Tak faham jangan tunjuk. Faham boleh tunjuk. Okey, saya dah dapat bezakan cikgu. Sebab cikgu pun boleh nampak pelajar mana yang dah jelas. Bila kita nak buat pengukuhan ni macam inilah. Dia macam kita angkat sesuatu. Kelas-kelas pembelajaran macam ini. Okey. Okey, ini contoh. Cikgu lajukan sikit di sini. Okey. Ini kebat. Cuba pelajar tengok. Ini masih lagi kaedah menjawab yang simple. Okey. Okey. Apa kita nak buat? Macam ini cikgu Nak jawab ada fakta, ada huraian, ada contoh. Baiklah jawapan kita. Dan bimbingan yang kedua. Ini bab berapa ni? Tingkatan 4 ni bab berapa? Udah. Tak tahu bab dah. Udah. Ini bab 2. Bab 2 kita ada, Taufik kata 1. Ini bab 2.
Okey, kalau tengok soalan ini, nampak macam mudah. Senang benar soalan ni. Nyatakan dua tokoh pemodenan pentadbiran. Okey, dia nak dua tokoh. Nyatakan. Dia dah bagi nyatakan. Huruf Roman. Markah 2. Tokoh siapa dia nak? Dia dah bagi sini. Tokoh tu raja. Mongkut dan Chulalongkorn. Jangan bagi selain pada Mongkut. Nai Pridi Panamiang, Tun Dr. Mahathir. Tak boleh. Sebab dia nak Raja Thailand. Itu sebab kita dekat stimulus, kita kena garis. Okey, kita tulislah dua nama. Jadi kita nampak, apa pula pemodenan yang dilakukan oleh Mongkut dan Chulalongkorn? Siapa boleh bagi respon? Kita 5 ni kira ulang kaji lah hari ni. Apakah pemodenan dan pemodenan pentadbiran yang dilakukan oleh tokoh di A? Dia mesti tally. Jawapan di A mesti sama, mungkin nampak? Jawapan mesti sama, mungkin B. Lihat jawapan A tadi, jawapan mesti sama dengan B lah maksudnya. Kalau markah kosong jika sebaliknya. Awak jawab sana Mongkut dan Chulalongkorn, sini awak cerita lain pula. Tak boleh. Ini kita panggil soalan yang berkait. Inilah banyak ada dalam soalan SPM dalam 2-3 tahun ini. Okey, siapa boleh bagi respon? Apakah pemodenan yang dibuat oleh Mongkut dan Chulalongkorn? Okey, Fahana kata melaksanakan birokrasi barat. Good. Dapat satu markah dah ada situ. Kalau kita katakan birokrasi, kita dah dapat markah. Baru satu saja. Markah 2. Apa yang dibawa masuk oleh Mongkut dan Chulalongkorn? Mongkut dulu. Apa dia bawa masuk? Malu betul pelajar-pelajar Kelang ni ya. Penasihat Barat. Good. Fahana kata. Penasihat Barat. Walaupun kita tak tahu jumlah, kita dah dapat markah di situ. Sebab dia nak situ. Kalau kita gunakan intro, kenapa galak gunakan intro? Sebab soalan ni tak ada huruf Roman. Kita katakan pemodenan saja. Kita katakan penasihat Barat saja. Pemodenan tu birokrasi lah. Tambah lagi kalau ada 80 penasihat Barat, dapat markah lain. Daripada jawapan ini, 2 ini, kita jawab lagi. Apakah kesan daripada jawapan B? Dia berkait. Bila ada birokrasi, bila ada pemodenan, bawa masuk 80 orang, apa jadi kepada Thailand? Kita nampak Thailand apa? Dah tentu dia kekal kemerdekaan, hubungan baik dan sebagainya pelajar. Okey. Jadi saya lajukan dia sikit. Cikgu, kita sampai ke apa? Sampai 10 ke? Ke 10.30? Kita sampai pukul berapa ni? Pukul 10 je cikgu ni. Okey, oi. Masa. 20 minit lagi, koma tak lama dah. Okey, saya kena laju sikit lah. Slow and steady sebab saya menunggu koma bagi jawapan. Okey, tak apa. Bila kita dah faham di situ pelajar, nak mendapat markah yang baik hari ni bukan senang. Dapat saya soalan, kita pun garis, saya kena ulas banyak kali benda yang sama. Ini bab berapa ni? Bab 1 sudah, bab 2 ini bab 5. Tadi kita dah buat bab 6. Kita dah buat bab 1. Kita dah buat bab 2. Catatan 4 bab dah. Catatan 5 automatik 4 bab. Saya buat ni. Okey. Bila macam ini, kita nampak, ada fakta, ada huraian, ada contoh. Ini contoh. Bila kita jawab, dia akan jadi macam inilah. Sebab ini soalan A. Salah ejaan bagi nama tokoh. Dia biasanya, kalau nama itu tidak lari jauh sangat, tidak menolak markah.
Masih bunyi tu tak larilah. Contohnya macam Borobudur, candi. Kalau tulis bodoh dubur, takkan nak bagi markah kan? Buruh budur, takkan nak bagi markah. Tapi kalau dua R, Borobudur, Borobudur, tak apalah bunyi masih sama lah. Tapi ya. Cikgu, kalau tarikh macam mana? Pentarihan tak boleh. Sebab sejarah ni tarikh dia spesifik. Itu sebab kita tak galakkan pelajar, kalau tak tahu jangan buat. Jarang pun kita nampak dalam sejarah skema ada tarikh kan? Jarang. Jadi senangnya jangan letak tarikh. Ya, sebab pentarihan kalau salah dia banyak konotasi beza. Kita cerita PTM ni kita cerita tahun 1963, automatik salah. Sedangkan Persekutuan Tanah Melayu ni sebelum merdeka 1948. Kita dah tersilap. Masa takut pemeriksa ni macam-macam jenis. Okey. Bila kita dapat macam ni, okey, good lagi, tak ada masalah. Tapi bila kita jumpa soalan macam ini, B, okey lagi. Tapi bila kita jumpa soalan yang lebih detail macam bab 6 ini detail ni. Sebagai seorang pemimpin, apakah tindakan anda bagi memendung keganasan? Kalau kita jumpa macam ini pelajar, saya tunjuk pada anak-anak, soalan hari ini, kalau awak tak belajar satu topik, awak masuk lompat 1.3, 1.2 awak tak datang kelas, awak tak faham, awak tak boleh jawab. Kena tahu semua. Dia berkait-kait. Tidak macam inilah. Mengapa komunis bertindak sedemikian? Okey lagi. Kita masih boleh jawab lagi. Fakta. Soalan C. Sebagai pemimpin pada waktu itu, apakah tindakan anda? Nampak? Fakta ada, huraian ada. Huraian, fakta, contoh, huraian, inferen. Baiklah. 2 fakta, 2 huraian, 1 contoh, 1 inferen. Jadi anak-anak, saya boleh buat rumusan. Saya laju sikit. Ini modul saya. Bila kita jumpa kebat ni, soalan C tadilah, kalau skema tu analitik, jawapan dia ialah macam inilah. Dia tak ada inferen. Bila skema itu dia ada holistik, dia sama je, kita tak tahu. Tambahlah inferen dan contoh. Itu je beza dia. Saya harap anak-anak hari ni dah tahu. Itu sebab kita jumpa, kalau ini tak sempat kita nak jawab ni anak-anak, 1 jam setengah ni memang pendek. Kalau kita tengok dalam kaedah menjawab kita, kebat, ini 8 markah. Mana inferen cikgu? Ini akan membantu. Dia tak letak kesan pun. Dia tak letak kesimpulannya pun. Tapi pemeriksa, dia akan faham. Pelajar ini ada fakta, ada huraian, ada contoh, ada inferen. Baiklah. Katakan awak jawab 3, saya dah jawab 3 perenggan. Banyak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Sampai perenggan ketiga ni awak dah jawab 12 markah. Awak pun giwak tak bagi inferen. Rugilah. Itu sebab kita kena hati-hati anak-anak. Kalau boleh, jawablah dengan baik. Jadi, Cikgu Gani, saya. Antara soalan yang selalu anak-anak ni tanyalah, kotlah dia orang nak dengar jawapan daripada Cikgu Gani. Macam mana nak buat dalam perenggan tu? Maksudnya sebab biasa dia orang tak tahu nak mula ke perenggan baru ke macam mana ke. Dia selalulah tanya soalan tu. Sama ada boleh buat dalam satu perenggan ke. Dia macam ni cikgu. Saya selalu galakkan pelajar saya, okey macam ni kan. Saya kata kalau fakta berbeza, fakta lain, awak pergilah kepada perenggan lain. Cikgu, kalau fakta tu saya tak ada huraian, kalau tak ada huraian, sambung balik dengan ini, tak apa. Tapi untuk memudahkan pemeriksa, ini saya nampak, fakta, huraian, bila jumpa fakta lain, saya pergi perenggan lain. Supaya pemeriksa itu senang. Kenapa saya letak penanda wacana? Penanda wacana ni digiar.
Gear 1, Gear 2, Gear 3. Katakan awak tak letak Perdana Wacana, jenuh. Awak tak letak perenggan, jenuh pemeriksa. Tak menampai dia baca sampai habis, pensan situ juga kau. Ya. Tak letak. Kita Sebab juga kadang dia orang kata nampak tak cantik bila Ya. ayat dekat dalam perenggan tu pendek. Jadi Ya. dia macam itulah. Saya katakan pelajar saya, kalau cikgu tak ada huraian cikgu, tak ada huraian bolehlah tambah. Tapi kalau boleh tahu fakta, letak lagi perenggan kedua tu, fakta dan fakta. Tak ada masalah. Mudahkan pemeriksa. Okey macam itulah kita kena berlatih. Okey, last analitik. Kita nampak inilah analitik ni, fakta, huraian, contoh. Macam inilah. Kalau holistik, ingat semua munasabah kebat ni munasabah. Dan kalau holistik, sebelum kita masuk holistik, jangan ngada-ngada jawab macam ini. Point form, bintang, tak boleh. Walaupun betul, markahnya separuh. Sekarang kita tak tahu, ini dulu. Ini skema sentiasa berubah. Kita jawablah macam ini. Ini jawapan yang baik lah. Walaupun dia tak ada contoh, dia ada fakta, huraian, inferen. Okey. Jadi, apa yang saya boleh buat rumusan anak-anak? Nak mengejar waktu ni. Banyak kita tinggalkan sekejap. Okey. Dalam kita nak menguasai ketah 2, catatan 5, catatan 4. Kalau ada 6 ini, anak-anak ada 6 ini dalam cara menjawab, saya yakin tak ada near miss. Pemeriksa pun suka. Kalau saya, pelajar saya, benda ni saya buat banner di sekolah. Ini banner saya lah. Buat elok, banner. Saya kata awak dah baca, awak dah garis, awak dah rangka, dah jawab. Awak pun dah pilih soalan esei 3, struktur 4. Pilih yang paling mudah dulu. Jangan ikut urutan. 5, tak boleh jawab 5 ni macam mana, 6 tak boleh. Jangan tunggu, nombor 5 tak boleh jawab nombor 6. 6 tak boleh pergi. Mungkin 9 dulu. Mau jawab 9 dulu, batal balik nombor 5, nombor 2. Dan kita dah faham kata tugas. Apa tu kata tugas? Inilah kata tugas. Inilah yang paling popular. Yang paling banyak. Nampak tu jawapan perlu dihuraikan. Tak boleh bagi fakta saja. Jadi, nak tak nak anak-anak? Saya ringkaskan macam inilah. Dalam kita jawab soalan, pastikan ada intro. Tadi intro boleh cikgu? Boleh. Tak tolak markah. Tapi mood pemeriksa larilah. Saya tak suka jawapan tak ada intro ni. 2, kalau boleh ayat berlapis. Macam inilah. Ini bab 8 pelajar saya jawab kot perpaduan. Nampak? Saya galakkan pelajar 5 sains. Cuba jawab ayat berlapis. Saya kata, okey, fakta 1 je. Huraian, contoh, contoh. Kalau skema analitik masih tak lengkap, tapi baik. Kalau analitik full mark. Ada kabus, ada contoh, dan inferen. Inferen tu apa cikgu? Ini contoh. Kadang-kadang ayat tak ada perkataan ini pun pemeriksa boleh katakan itu inferen. Inferen ni ialah impak kecil, kesimpulan kecil daripada tajuk. Contohnya macam inilah. Saya tak nak tunjuk contoh itu. Ini contoh yang saya bincang dengan pelajar saya. Nampak? Fakta, huraian, contoh, inferen. Okey. Ini contoh. Bila kita buat jawapan yang baik, ada kabus, ada fakta, ada intro, fakta, huraian, kabus. Kenapa kabus ni? Kerana agar boleh untuk supaya dia ini membezakan huraian dengan huraian. Contoh, inferen. 1. Ini bab 1, 2, 3, 4. Nasionalisme ni. Kebat Yang kedua, ini ialah bab
8 tingkatan 5. Kita tak sempat kalau kita lebih, saya suruh pelajar jawab ni. Tengok jawapan. Oh, ada inference. Dan biasakanlah pelajar kabus ke dabus ke terpulang lah. Penting ada. Menanam wacana. Penting. Saya dah bagi tahu tadi, dia giar. Jadi untuk dapat cemerlang, ini nak merumus ni, gunalah ayat berlapis dalam menjawab struktur lengkap. Kalau ada fakta orang yang contoh itu analitik, tambah saja inference, dia sudah jadi holistik. Inilah jawapan yang lengkap yang perlu ada pada pelajar. Cuba tengok. Kalau ada macam ini, mana mungkin kau dapat markah teruk? Jadi kita nampak pelajar. Terkejar-kejar saya nak ngabihkan ni. Tak apa. Yang penting anak-anak, saya dah dapat berkongsi sedikit ilmu malam ini. Anggap yang tak tahu, saya anggap tahu. Okey, pelajar cuba tulis apa yang awak rasa bila awak dah dapat dalam 1 jam 30 minit ni. Apa itu tulis kat chat. Cikgu, saya dapat sesuatu. Saya tak dapat apa-apa pun cikgu. Tak apa. Tak dapat apa-apa, tulis tak dapat apa-apa. Ikhlas daripada awak. Saya nak tengok dekat chat lah. Itu saja daripada saya. Saya harap pelajar boleh tengok YouTube saya, boleh tengok MyLink, boleh join grup Telegram, dan harapan saya anak-anak terus belajar. Jangan setakat kita nak kuasai, kita nak menguasai. Maksudnya saya, bukan setakat kita nak lulus, kita nak cemerlang. Okey? Boleh tulis. Ada nak bertanya, boleh bertanya dalam masa 5-6 minit lagi sebelum kita berakhir pukul 10. Saya serah kepada Cikgu Johanis. Kalau anak-anak nak bertanya, tanyalah. Kau pun tak nak bertanya. Kau senang nak pergi ke Selangor ni. Banyak SJR. Okay, alhamdulillah perkongsian yang sangat berilmu pada malam ni. Jadi kita buka dengan sesi soal jawab. Sekiranya murid-murid ada soalan, boleh ajukan soalan pada penceramah. Sama ada buka mic ataupun raise hand ataupun dekat ruangan chat lah. Kalau segan, bagi tahu cikgu tolong tanyakan pun tak apa. Puklah pemalu kan. Kalau ada soalan. Macam banyak cikgu yang tanya soalan Cikgu wakilkan. Okey, tak ada. Okey. Jadi cara menjawab dah diberi, teknik menjawab pun dah diberi, ilmunya pun dah diberi. Jadi sekarang tingkatkan usaha, kerajinan, semangat untuk teruskan pembelajaran untuk capai kecemerlangan untuk dapat target masing-masing. Sebab dari awal tadi, penceramah Cikgu Gani dah tanya dah target korang berapa. Jadi cikgu harap korang cuba pastikan korang dapat target korang masing-masing. Sebelum kita tamatkan bengkel, macam biasa perkara wajib sebelum tamatkan gemit adalah sesi bergambar. Jadi cikgu minta anak-anak yang tiada kekangan, boleh buka kamera untuk kita sama-sama abadikan kenangan bersama-sama dengan penceramah kita. Tengok Cikgu Sheila dah senyum siap-siap dah. Korang tak nak buka kamera pula. Mana ni? Malu lah cikgu. Sekejap, mana ni? Buka lah. Adam tak perlu pakai tudung. Jadi Adam tak perlukan masa 2 minit pun untuk buka kamera. Buka serabai cikgu. Okey, 1, 2, 3. Dah ya Cikgu Syarah?
Dah, okey. Okey, sebelum kita tamatkan bengkel vaksin pada malam ini, jadi saya mewakili guru-guru sejarah SMK Bandar Baru Sulaiman sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Abdul Ghani di atas perkongsian ilmu, dan juga ribuan terima kasih juga cikgu ucapkan kepada semua murid-murid tingkatan 4, murid-murid tingkatan 5 kerana meluangkan masa untuk perkongsian ilmu pada malam ini. Okay, cikgu harap ilmu yang diberi dapat diguna pakai sepanjang tempoh kamu menghadapi SPM nanti. Okay? Jadi dengan ini cikgu, ruang link kehadiran ada dekat ruangan chat. Cikgu akan masukkan juga dekat grup WhatsApp masing-masing, grup WhatsApp kelas. Jadi nanti boleh isi juga kehadiran. Okay? Jadi saya tamatkan vaksin sejarah teknik menjawab SPM 2021 dengan lafaz Assalamualaikum dan selamat malam. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Terima kasih cikgu. Thank you cikgu. Doakan kami dulu cikgu. Dia ada suara. Ada. Dia Kalau masih sini memang malu cikgu. ya. Dia kalau bab-bab babai je dia laju. Saya ingat tak ada suara. Cikgu doakan kita orang dulu cikgu. Malu je, malu. Tengok dia terus je banyak suara dia. Terima kasih cikgu. Zuhairi memang cikgu, dia pemalu orangnya. Terima Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih Ya, semua. Baik semua. Cikgu-cikgu sihat. Terima kasih cikgu Ghani. Cikgu Sama, je ke kita kau tanya masih aku, semua, kau tak nak tanya ke? Apa dia? Cikgu sihat. Cikgu Sheila, cikgu Johanis. Alhamdulillah sihat. Zuhairi, aku kau tak nak tanya ke? Main Anak, kan tadi tak suruh betul. tanya. Cikgu Ghani keluar dah. Dah keluar dah. Dah kot. Eh. Orang bukan main senyap sunyi Tak dengar, tak katil ke, tak apa. Tak jaga nama cikgu sungguh. Betul lah. Aduh. Iqmal, kau tak cakap pun kau kerja. Saya Aduh. bukan tukar shift cikgu. Cikgu tunggulah orang harapan cikgu ni kan. Aduh. Saya tukar shift cikgu. Iqmal kerja? Itulah, dia tak pernah cakap pun dia kerja. Dia kena tukar shift. Bukannya pagi. Oh, kerja pagi? Habis selalu boleh join mate tu? Itu time kau tak kerja. Off. Oh. Okay. Kebetulan. Orang time tiba-tiba sejarah jadi status pekerja dah sekarang. Ini boleh dibawa akta bawa umur. Akta pekerja. Nanti kena bayar cukai. Siapa suka kerja awal-awal? Okey lah. Ramai. Okey, Syarifan pun bagus. Boleh join. Syahirfan memang sentiasa ada masa kelas Google Meet. Betul tak? Tak ada. Dia kerja. Dia baru habis kerja ni. Kan? Betul cikgu. Cikgu, saya join setiap kelas sejarah cikgu. Cikgu kena rasa bangga sikit di situ. Yelah. Tapi malam ni aku tak join. Okey lah. Okey, bye. Terima kasih ya semua. Bye. Boleh pergi Bye. makan semua. Dah lewat dah. Okey. Terima kasih Cikgu Johanis. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Allah Dayah dah sihat ke Dayah? Saya pergi klinik swab test tadi. Tak sihat.